Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah, pagi mulia. Kenapa sumbang-mambang? Di pelangan ini jadikan kasih sesama. Assalamualaikum. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ke kat sana? Oh, bukan. Ni bunyi kipas. Oh, Kuat dah dengar. dengar macam bunyi Oh, guruh. bukan. Tak adalah. Agak mengganggu Allah, line sekejap nak tengok. Menonton secara online pada malam ini, adakah Kak Ja clear? Ustaz punya line pun clear ke macam mana? Tolong komen. Semua clear? Okey. Sahabat-sahabat Alright. di Facebook juga boleh respon sama ada clear ataupun tidak. Ya. Kita orang memang selalu suka buat kejutan bila kita orang akan adakan kelas online kita Mira Hidayah. Ada surprise kepada masyarakat kita ya. Tapi mudah-mudahan dapat save malam ni untuk siapa-siapa yang tak bersedia kan, mudah-mudahan dapat save insya-Allah. Amin. Dah cas dah handphone insya-Allah. Yang hari tu sebab bateri habis tak sempat save. Ngam-ngam. Tengah tekan save nak tulis tajuk semua tu terus hilang. Sadaqallah. Kan bila kita nak save and then nak tulis title. Ya. So bila nak tekan post tu habis. Tak boleh buat apa sebab tu. Okey. Jadi kita boleh terus mula ke macam biasa. Kita akan baca niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluba wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala at-tamassuki bikitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Ustaz nampak komen bergerak tak? Kenapa Ijaz punya tak nampak komen bergerak? Nampak bergerak. Sekejap buka handphone lagi satu. Bergerak di komputer pun bergerak, di Facebook pun bergerak. Insya-Allah. So kat sini lah ni. Alright. Kita tunjuk sikit Hazani Helmi, doakan dia. Dia daripada pukul berapa? Tengah exam berapa lama daripada 18 jam hari ni exam. Exam 18 jam. Ustaz.
18 jam daripada pukul 8 pagi tadi sampai 12 malam ni. Exam. Non-stop, dia tak makan, tak Itu tak itu exam apa macam tu sampai 18 jam tu? exam apa 18 jam Ustaz kata? Apa nama subjek tu? Psychological assessment. Psychology assessment? Psychological Oh, assessment. psychological assessment, psycho. Betul? Culture and diversity. Culture and diversity. So, memang Saya dia betapa Saya risau nanti diorang yang sama-sama diorang kena assess psikologi masing-masing. dia akan access korang punya psikologi masing-masing. Sebab dah stres sangat sampai 18 jam periksa. Betul. Memang non-stop sampai ada di kalangan diorang ni Ustaz bawa laptop dalam toilet. Okey, jadi kalau lecturer tu sedang menonton sekarang, mintalah tolonglah. supaya berbelas kasihan kepada anak murid. Okey. Ada salah seorang daripada kawan Hazwani Helmi, dia 8.30 nak submit tutup. Ika hampir 25 saat nak tutup dapat submit. So diorang dah nangis dah sebab tak dapat macam-macam lah drama tadi. Sekarang ni masih lagi doa-doakan dia. Itulah ujian untuk bergelar sebagai seorang psikologis. Ya, dah terpsycho dah diorang. Jadi, Tapi Ustaz, diorang buat exam dalam toilet Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Diorang bawa laptop dalam toilet. Terpaksa Tak apa? kan? Terpaksa. Kalau tidak fail pula. So tak apalah. Cahaya. Lawak gila. Okay. Alright, so kita Cikgu Syairan kata dahsyat exam boleh berasap. Okay. Wah. So good luck Ika, insyaAllah bidajah wa taufiq. Moga-moga Allah Bidajah wa mudahkan. Okay, malam ni kita dah masuk pada malam yang ke-14 bulan Zulhijjah. Kan? Maknanya hari tasyrik baru habis petang tadi. Baru je 2 jam lebih tadi kita meninggalkan hari raya Aidiladha. Sembelih korban pun itulah last kali kan. Lepas daripada tu dah tak boleh sembelih korban dah. Dan takbir raya pun lepas sembahyang maghrib tadi dah tak ada takbir raya dah. Kemudiannya mulai besok juga disunatkan untuk puasa hari putih. Puasa hari putih. Hari putih untuk bulan Zulhijjah adalah pada 14, 15 dan 16. So besok hari Selasa kan? Selasa, Rabu dan Khamis. So 3 hari ni adalah hari putih, disunatkan puasa, tambah pula puasa sunat bulan Zulhijjah. Sebab bulan Zulhijjah antara bulan yang disunatkan puasa. So niat dia adalah sahaja aku puasa sunat bulan Zulhijjah dan sunat hari putih. Esok hari kerana Allah Ta'ala. Kemudiannya hari Khamis boleh 3 in 1 lah. Kan, sunat puasa bulan Zulhijjah, sunat hari putih dan hari Khamis. Okay. So itu antara perkara yang kita boleh amalkan insya-Allah. Alright. InsyaAllah. Kita terus pergi kepada kitab kita insya-Allah. Sebelum kita pergi jauh, sekadar nak maklumkan ada berita gembira insya-Allah. Kupasan kitab Bidatul Hidayah adalah antara konten yang akan bersiaran juga di Nurflix insya-Allah. Jadi pakat-pakat subscribe ataupun belum boleh subscribe lagi sekarang. Pakat-pakat register dulu dekat website Nurflix insya-Allah. Kitab Bidatul Hidayah antara kitab yang akan dibincangkan, akan dikupaskan insya-Allah. Insya-Allah. Siapa yang akan terlibat tu? Ramai. So, saya pun tak pasti kitab Bidatul Hidayah tu pada siapa. Saya belum check lagi dengan team production kan. So ada kitab-kitab sebab kita akan ada juga pengajian berkitab. Ya, kita panggil dia sebagai Nurversity. Jadi Nurversity. Nurversity. So, bukan nervous Nurversity. So, faham dah tahniah. Jadi kat situ tu kita akan ada banyak juga kitab yang kita akan ada pengajiannya insya-Allah. Selain daripada drama, dokumentari apa semua tu kan, dia ada yang berbentuk pengajian insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada
kuliah kita ataupun sambungan kitab kita hari tu kita baca pasal ilmu kan, pasal ilmu yang Betul. bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tu apa dia? Kita dah sebut hari tu, ilmu yang mendekatkan lagi kita pada Allah, tambahkan takut pada Allah, tambah nampak aib kita, tambah kita tahu macam mana nak ibadat, tahu apa sedikitkan rasa nak pada dunia, tambahkan keinginan pada akhirat, buka pintu hati untuk kenal macam-macam penyakit amalan supaya dapat jauhi, dan juga dapat tahu macam mana tipu helah syaitan sampai dia boleh menipu daya ulama yang jahat. Sampai ada yang dipanggil sebagai ulama yang jahat. So ulama yang jahat ni ditipu daya oleh syaitan sampai menggunakan harta wakaf, anak yatim, harta orang miskin, harta orang Islam sepanjang hari dihabiskan untuk cari pangkat dan kedudukan, nak tunjukkan kebolehan, kefasihan dalam berbincang, dalam berdebat dan sebagainya. Okey, so kita sampai situ hari tu. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat tu, insyaAllah. Silakan. Okey, muka surat 54, buku baru. Okey. Semua Selama ilmu, muka surat 66. okey. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat, lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Okay. So, first kali Imam Ghazali kata ilmu yang bermanfaat tu Imam Ghazali kumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. So, Ihya Ulumuddin ni macam masterpiece kepada kitab Imam Al-Ghazali lah. Macam hasil Imam Ghazali yang paling ulung, tebal. Kan? Kitab Bidayatul Hidayah ni kecil je, nipis je. Kitab Ihya Ulumuddin ni tebal. Dia macam Imam Al-Ghazali punya hasil yang paling hebat lah, paling canggih sekali lah. Paling lengkap sekali dalam tu. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia macam mukaddimah je lah, macam intro kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, dia lebih detail, lebih panjang, lebih macam-macam cerita, lebih banyak lah yang kita boleh amalkan, insyaAllah. Macam belajar bab makan ni contoh je kan. Macam-macam kita belajar bab makan. Macam dia bukannya belajar adab makan tu, cara nak makan je tau, tapi lebih kepada rahsia-rahsia di sebalik sunnah-sunnah ataupun apa yang patut kita buat kan. So semua tu ada. Macam mana kita nak menghayati supaya semuanya dia bukan hanya semata-mata perbuatan fizikal, tetapi memberi manfaat kepada jiwa kita juga. So kita pun rasa seronok, best semua. Kita Ihya Ulumuddin ni memang, saya ceritanya memang best lah. Kita Ihya Ulumuddin. Ya, betul. Tapi dia tebal tau. Kalau nak baca tu memang take time lah, take time. Memang kena berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar lah. At least mungkin kita boleh baca juga bab-bab yang tertentu daripada kitab tu. Kalau kita tak dapat ambil semua pun, kita ambil bab-bab yang tertentu kan. Itu pun banyak manfaat dia, insyaAllah. Okay, so Imam Ghazali kata kau carilah dia dalam kitab tersebut. Kemudiannya apa lagi? Kalau maka hasil dan amalkanlah dengan isi kandungannya. Jangan sekadar baca je, kena amalkanlah. Kemudian setelah itu kau ajarkan pula. So step dia tadi, Imam Ghazali kata belajar, amal, ajar. So dia ada 3 lah. So belajar, amal dan ajar. Apa yang disebutkan di sini kerana Imam Ghazali kata siapa yang belajar kemudiannya beramal dan mengajak orang, mengajar dan mengajak, kan? Ajar dan ajak. Dia ada dua benda kan, ajar dan ajak. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak mampu nak ajar kan, tapi dia mampu untuk ajak.
Dia dah belajar dah, tapi nak ajar tu confident tu kurang sikit. So ajaklah, kan, ajak orang. Ada orang dia mampu mengajar, maka ngajarlah. So dia maknanya mula belajar, amal, sebab tu cabang dia dua itu, ajar dan ajak. Kalau boleh dua-dua lagi baguslah. Tapi kalau tak dapat satu, jangan tinggalkan satu lagi. So sama ada kita ajar ataupun ajak. Jadi apa yang Mak tadi kata kat sini, siapa yang buat demikian tu, semua tu, maka dia dikira sebagai, dia dipanggil sebagai orang yang besar, azim. Azim ni orang yang agung. Besar tu bukan besar fizikal. Azim maksudnya yang hebat, yang kita kata VVIP lah. VVIP macam, oh ini memang orang yang dahsyat lah, memang hebat betul. Sebab Azim dekat office kita je kecil je orang ni kan. Tak besar sangat. Okay. So tapi Azim banyak pahala dia yang buat design untuk diary 24/7 ni. Kalau sahabat-sahabat yang tengok dekat Facebook sekarang ni, yang ada kat kiri kanan kami tu, yang design tu Azim lah. Alright. So digelar sebagai Azim, maksudnya digelar sebagai VVIP. Di alam malakut. Alam malakut ni maksudnya apa? Alam ni kita tak nampak. Tapi ada juga dalam kitab yang lain, dalam bahasa Arab, Imam Ghazali sebenarnya gunakan perkataan malakutis samawat. Maksudnya kerajaan-kerajaan langit. Maksudnya di kalangan malaikat. Sebenarnya ceritanya macam itulah yang paling mudah sekali faham. Di kalangan para malaikat. Hanya para malaikat yang yang sebut-sebut nama dia. Sebut pula bukan sekadar sebut aja. Sebut sebagai orang yang agung. Artinya macam nama orang kan, contohnya boleh je sebut Ija, Heliza. Tapi bukan sebut Heliza, bukan sebut Ija, tapi sebut yang amat berhormat Datuk Seri. Contohnya kan jadi maknanya digelar dengan gelaran-gelaran yang hebat, gelaran-gelaran yang agung. Tapi yang sebut ni bukan pembaca berita. Disebutnya adalah malaikat-malaikat. Para malaikat yang akan sebut nama kita tu sebagai yang agung. So dia punya step dia tadi kita sebutkan belajar, beramal dan ajar atau ajak. Dan memang step apa-apa pun bila kita nak beramal dengan ilmu ni, memang itu konsep dia. Kita tak boleh mengajar kalau kita tak belajar. Sebab ada orang dia eager untuk mengajar orang kan, tapi tak belajar. So itu pun payah juga. So dia punya step yang pertama, dia mesti mula dengan step belajar dulu. Belajar. So bila dah belajar, baru boleh beramal. So, kalau kita beramal tanpa belajar, memang jadi macam sia-sia ataupun mungkin amalan kita salah kan. So belajar, beramal, lepas tu baru kita mengajar. Baru kita boleh mengajar. Dan dalam masa yang sama kita mengajak orang. Okey. Ada timbul persoalan kadang-kadang, habis kalau saya dah belajar, tapi saya beramal tu kadang tak berapa tetap sangat, tapi saya mengajak juga. Boleh tak? Contohnya macam kita dah belajar kelebihan baca surah Al-Mulk waktu malam. Ini contoh Ijaz sendiri lah. Dah belajar kelebihan baca surah Al-Mulk waktu malam. Kemudiannya amal, tapi amal tu katakanlah tak istiqamah. Contohnya. Bila penat, bila ngantuk, sibuk, semua kadang tak baca. Contohnya. Tapi boleh tak kita masih lagi mengajak? Jawapannya boleh. Sebab kita masih lagi nak dapat pahala ajak. Pahala ajak tu masih dapat lagi. Ajak tu sendiri adalah ibadat. Ajak orang tu adalah ibadat. Kan? Jadi macam sebab ada sahabat-sahabat kita dekat Facebook, dekat Instagram, ini antara soalan yang popular sangat. Dia kata kalau dia ajak nanti takut orang kata dia riak. Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin dan sebagainya. Dia cakap tak serupa bikin ni adalah apabila kita waktu ajak tu dalam hati kita memang korang je lah buat. Tak nak buat. Aku malas nak buat. Yang tu janganlah. Janganlah kita ajak tu dalam keadaan kita pun fikir macam tu. Kalau macam tu memang bahayalah. Contoh puasa sunat. Hari putih Ustaz contoh. Puasa sunat hari putih kan. Dia rasa sebenarnya dia memang tak mampu. Tak mampu, tak apa. Memang tahu dah aku tak nak buat. Memang tahu tak mampu, tu tak apa. Tahu tak mampu cerita lain. Tapi kalau tahu mampu, tahu je kuat tapi memang malas. Macam, tak nak lah aku. Korang je lah buat. Yang tu bahaya.
Ajak apa-apalah, ajak apa-apa amalan-amalan lain kan. Ini aku cakap korang je, bukan aku. Aku tak payah. Aku tak payah buat benda ni. Aku kan dah power dah. Dan sebagainya. Jadi ini bahaya kalau kita ada fikir macam tu. Tapi kalau kita ajak dalam masa yang sama, kita pun pujuk hati kita kan. Kita tahu, aku tengah mengajak hati aku juga. Aku bila ajak ni, mudah-mudahan hati aku ni pun bergerak untuk buat. Maksudnya dia nak buat tapi ialah kalah juga. Akhirnya tak buat juga. Contohnya kan. Nak buat tapi bila sampai masa dia malas. Nak buat tapi sampai masa dia sibuk, penat, sakit dan sebagainya. Jadi tak buat. Kan? Jadi yang tu tak apa. Yang tu bukanlah tak apa tak buat tu. Tapi kalau benda wajib jadi dosa dah tak buat. Tapi ajak tu sendiri dapat pahala. Ajak tu dapat pahala. Sebab kita bukan ajak dalam keadaan tak nak buat. Ajak tu nak buat. Tapi kita pun tahu. Kadang-kadang hati kita... Iman tengah down. Iman tengah down, betul. So, waktu kita ajak tu kita ingat, remind je diri kita. Telinga kita ni paling dekat sekali dengan mulut kita. Kan? Apa yang kita type, zaman sekarang apa yang type kan? Bukannya mulut dengan telinga lagi dah. Apa yang kita type tu, kita dulu baca sebelum orang lain. Sebenarnya. So, sebenarnya aku ni sampaikan pada diri aku dulu sebelum pada orang lain. So dapat pahala. Kita tengah menguatkan diri. InsyaAllah. Okay, so itu yang Ibu tadi kata. Allah ni memang best lah sebenarnya. Maksudnya digelar ataupun dipanggil dengan gelaran VVIP. Di langit. So siapa yang tak nak rugi lah. Siapa yang tak nak merugi lah. Ada orang kan dia nak belajar, nak beramal. Lepas tu dah. That's it. Dia macam, tak apa, aku dah beramal lah. Dia tak nak ajak orang lain. Tak nak ajak orang lain, tak nak ajar. Kedekut lah kita kata kan, kedekut ilmu kan. Macam, tak apalah, kau pandai-pandai lah. Kau cari sendiri lah. Macam tu kan. Ada orang, ada yang rasa macam tu. So rugilah. Bukanlah kita kata dia dosa ke tak, tapi dia rugi. Nak dapat yang paling best, ajak orang. Ajaklah, tak boleh ajar, ajak. Sebar-sebarkan, share kan. Kita ada IG kita boleh add to story, kita boleh repost contohnya. Dekat Facebook kita boleh share tu ajak lah kan. Share. So sahabat-sahabat yang sedang menonton di Facebook, ada ratusan yang sedang menonton di Facebook, pakai share kan. Share tu membuktikan kita mengamalkan ilmu kita belajar malam ni, insyaAllah. Ya, right. Betul. Share ramai-ramai. Right, sambung Okey, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, iaitu ilmu masail khilafiyah, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya juga yang terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah, dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang banyak ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsu... Ini stepnya sebab ada sebahagian kita kan, macam contohlah Ika tengah belajar psikologi, ataupun ada sahabat-sahabat yang sedang belajar macam-macam lah ilmu-ilmu yang pelbagai. Sekejap kenapa dekat Instagram dia stop? Yang ni dia sekat. Stop. Okey dah, dia dah balik. Alright, macam contohnya lah, macam Ika sedang belajar psikologi. Lepas tu ataupun sahabat-sahabat lain lah, belajar engineering, belajar accountancy, belajar apa-apa pun. Kalau setengah-tengah belajar tu kadang-kadang macam rasa macam, kan best kalau boleh belajar bidang agama lah. Ada dia rasa macam tu, ada rasa macam, kalau aku belajar bidang agama mesti lagi mulia, lagi ilmu tu lebih bermanfaat untuk akhirat aku, untuk apa, ataupun yalah kan mulia lah belajar Quran, belajar hadis Nabi SAW dan sebagainya kan, sampai ada setengahnya berhenti lah belajar bahagian-bahagian dunia ni. Ni semua dunia kan. Semua rasa, kadang-kadang ada sebahagian kita rasa macam tu tau.
So Imam Ghazali dia ajar ada beberapa step tau, keutamaan ilmu. So yang pertama sekali Imam Ghazali kata belajar ilmu yang manfaat tadilah. Ilmu yang manfaat Imam Ghazali sebut tadi tentang ilmu yang kita panggil ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menyebabkan kita makin sedar salah silap kita, kan, makin kita tahu kita punya kekurangan diri. Okay, so perkara-perkara macam tu yang dipanggil sebagai ilmu manfaat. Kalau belajar yang tu, itu memang poin yang paling utama. Okay, itu poin yang paling utama. Memang kena belajar. Yang tu memang semua kita kena belajar. Macam mana kita nak bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Itu memang kena belajar. Lepas tu Imam Ghazali kata boleh nak belajar bidang-bidang khilaf ulama lah, belajar dalam mazhab ni kata apa, macam apa berkaitan dengan solat yang secara detail betul-betul, pasal puasa detail betul-betul, belajar yang betul-betul detail tu. Okey. Itu tu hanya selepas daripada Imam Ghazali kata di ujung sekali, Imam Ghazali kata hanya jika ada kelapangan ada masa masa. selepas engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. So fardu kifayah dulu. So dia mula dengan fardu ain. Ya, mula dengan fardu ain. Fardu ain yang mula sekali tu apa dia? Yang macam mana kita nak sembahyang dan macam mana nak bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Okay, itu fardu ain. Lepas tu yang kedua baru namanya fardu kifayah. Fardu kifayah macam belajar engineering ke, belajar accountancy ke, belajar apa-apalah, belajar bahagian-bahagian masing-masing kita lah. Cikgu nak jadi cikgu, yang accountant nak jadi accountant dan sebagainya. Lepas tu kalau ada masa barulah belajar ilmu-ilmu agama yang detail-detail, yang pasal fiqah yang betul-betul detail sangat-sangat, yang selalunya hanya timbul bila ada orang tanya ataupun bila orang berkelahi, barulah timbul isu-isu tu. Dia bukan isu yang memang semua orang hadapi. Kalau isu yang semua orang hadapi itu fardu ain. Contohnya sembahyang kena takbiratul ihram, Allahu akbar, kena niat. Itu semua orang kena tahu. Sebab memang semua orang kena buat. Tapi kalau macam kalau aku tengah sembahyang tiba-tiba aku rasa macam ni, macam ni apa hukum dia? Macam saya kat benda macam tu. Soalan-soalan macam tu dia tak dipanggil sebagai fardu ain. Dia adalah dia kena kepada orang tu, dia kena tanyalah. Kalau kita yang menghadapi masalah tu, kita kena tanyalah kepada orang yang lebih tahu. Tapi dia bukan semua orang kena belajar benda tu. Bukan kita kena buka kitab, cepat talaki bab ni. Satu belajar secara detail sangat-sangat, yang detail sangat-sangat. Tu sebenarnya itu bukan kepentingan dah. Yang lebih penting adalah yang ilmu fardu kifayah yang kita belajar tadi. Contoh kalau Encik Ika dia belajar psikologi kan. Fokus betul-betul jadi ahli psikologi yang cemerlang. Ahli psikologi Muslim yang cemerlang. Sebab yang tadi tu dia dah lepas yang bab fardu ain tu. Sembahyangnya, puasanya, dah tahu dah macam mana. Lepas tu cara membersihkan diri, cara menyucikan hati, cara makin dekat dengan Allah, takut pada Allah, jauh daripada dosa, kemurkaan Allah kan. Tak kisahkan dunia, nak lebihkan akhirat. So benda-benda macam tu dia jadi cantik lah. Dia blend dah gitu cantik dah. Kan? Jadi jangan kita rasa untunglah dia orang tu belajar syariah, belajar usuluddin kan. Dia orang punya tu lagi power daripada kita, lebih tinggi. Jangan terus kita fikir macam tu. Lepas tu kita pun berhenti apa yang kita belajar nak join dia orang punya kelas. Rugilah kita. Masail tu apa Ustaz? Ilmu masail. Maksudnya masalah-masalah yang cabang-cabang. Masalah-masalah cabang, masalah-masalah yang Khilafiyah? Ranting-ranting. Khilafiyah yang ada perbezaan pandangan para ulama. Yang ada perbezaan pandangan para ulama. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gitu dan sebagainya. Ada sahabat kita tanya Ustaz, Anina ada tanya, apa hukumnya bila ada orang cakap, aku bukan agamawan, aku ni jahil yang banyak menyusahkan orang. Dan lain-lain. Macam mana kalau ada pemikiran macam tu? Bergantunglah. Kalau dia bercakap tu hanya semata-mata kerana tawaduk dia. Kerana tawaduk dia. Tak ada masalah. Dia cakap tu tak ada masalah. Sebab tawaduk. Mungkin dia rasa yang dia tak ada apa-apa. Mungkin dia rasa dia masih belajar lagi. Dia memang perlu dibimbing lagi dan sebagainya. Which is memang patutlah. Memang itulah patutnya
dalam pemikiran semua orang yang belajar. Tapi dia punya, kita panggil apa? Dia punya tanggungjawab terhadap orang yang bertanya soalan, apabila tanya apa yang dia tahu dan sebagainya tu, yang itu kena. Okey, yang itu kena buat. Jangan tinggalkan tanggungjawab. Jangan sebab dia punya tawaduk sampai tanggungjawab dia pun dia abaikan. Contohlah macam Ijaz tanya pada saya soalan agama contohnya. Ataupun macam malam ni kan, kita nak belajar ni kan. Saya pun kata sebenarnya saya tak tahu. Tak apalah, saya tak reti. Jadi kononnya sebab apa tawaduk. Tawaduk sangat. Jadi rugilah masyarakat akan dibiarkan dalam jahil, dalam keadaan tak tahu. So dia tengok kepada macam mana. Kadang-kadang bercakap tu sebab betul-betul lah hati rasa betul-betul tawaduk tu memang betul-betul lah hati rasa memang aku tak ada apa-apa. Tapi apa yang ada sedikit tu perlu dikongsi. Apa yang ada sedikit tu perlu disampaikan. Jangan sampai tinggalkan tanggungjawab. Maka berdosa pula nanti. Okey. Sambung ke? Okey, yang di Facebook mudah-mudahan dah okey balik sebab tadi line ada stuck sekejap. Line macam ada sekat sekejap tadi, tapi saya rasa sekarang dah okey kot, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab tadi diorang kata tak ada suara. Dekat Facebook. Tapi sekarang insya-Allah dah okey dah ni. Alhamdulillah. Okey, kalau kita nak sambung sekarang 14 minit. Okey, sempat insya-Allah. Okey, sikit lagi. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan rasa berat untuk melaksanakannya, mesti ramai ada tengah masalah ni. Nak wirid, nak zikir, Allah, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu. Yang ni taklah. Dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu masail khilaf yang tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau dan telah berhasil menanamkan satu penyakit yang sangat bahaya dalam hatimu. Jadi apa itu pecinta pangkat dan harta benda. Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, sehingga nantinya engkau akan menjadi bahan ketawaan syaitan, maka ia akan membinasakan engkau dan akan mengolok-ngolokkan engkau. Okey. Kat sini sebenarnya dia ada dua perenggan tau, ada dua senario. So senario yang pertama yang baru kita baca, dia ada senario yang kedua. Senario yang pertama yang saya sebut adalah dia bila dia nak belajar, walaupun belajar bidang agama belajar pasal khilaf, belajar apa ni, dia rasa malas nak beribadat. Dia rasa macam bila dia belajar tu, that's it lah, aku dah belajar apa, tak payah nak baca-baca, nak zikir-zikir bagai. Tu semua tak penting, yang ni lagi besar pahala dia. Kan? Jadi dia macam berat dan malas untuk beribadat. Dia malas nak beribadat. So, dia sendiri rasa terbeban dengan ibadat yang zikir-zikir, wirid-wirid apa semua ni. Dengan sebab nak belajar ilmu agama. Khilaf-khilaf ni. Saya tadi kata ni sebenarnya kau kena jaga-jaga, kau sebenarnya dah kena tipu dengan syaitan. Syaitan dah masukkan dalam hati kau satu penyakit yang sangat bahaya, penyakit yang fatal, yang mana penyakit tu akan membinasakan kau. Syaitan akan ketawakan kau. Apa nama penyakit tu? Cinta pangkat dan harta benda dunia. Maknanya walaupun kau belajar bidang fiqh sekalipun, kau belajarlah ulama ni kata gini, mazhab ni kata gitu, mazhab ni kata gini, ni jawab gini, ni kan. Tapi sebenarnya kau dah kena tipu dah. Kau buat tu sebenarnya untuk dunia je. Buktinya apa? Kau rasa malas nak berzikir. Kau rasa malas nak berwirid. Maknanya kau belajar tu bukan untuk akhirat. Kalau kau belajar untuk akhirat, takkan kau rasa malas nak berzikir dengan sebab kau belajar tu. Mesti kau buat ni sebenarnya sebab kau nak dunia. Sebab kau nak popular, sebab kau nak cerita kat orang kata kau tahu. Sebab kau nak tunjuk pada orang kata kau tahu ada 2 pandangan, ada 3 pandangan dalam bab ni. Lepas tu cerita kat orang semua. Oh, ni dalam bab ni sebenarnya ada 2 pandangan ulama. Cerita orang pun kita pun rupa-rupanya itu tujuannya. Semata-mata nak cerita kepada orang, nak tunjuk pada orang, nak populariti. So, tu sebenarnya permainan syaitan belaka tu. So, jaga-jaga. Okay, terus. Takutnya. Kalau yang keduanya? Mana kalau tadi tu?
Apabila? Apabila? Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan dan engkau dapati akan dirimu tidak merasa apa-apa keberatan dan tak merasa malas melaksanakannya. Bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat dan engkau tidak mengkehendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah SWT dan negeri akhirat. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah sunat. Oh. Dan yang paling penting, hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki orang cerdik pandai. Ush, Okay. scary. So, Maka tadi kata, maknanya kalau kan, kalau kita dalam keadaan sebenarnya kita suka nak beramal, suka nak berzikir, nak berwirid dan sebagainya, tapi tak sempat sebab sibuk nak belajar. Time yang nak berzikir tu, time tu lah time belajar. Kan, ada pengajian, ada majlis ilmu. Sedangkan aku nak baca ni antara maghrib dengan isyak contohnya, aku ada bacaan-bacaan, aku nak sembahyang sunat apa semua, tapi waktu tu yang ada majlis ilmu contohnya kan. Jadi macam bertembung. Hati kita nak, bukan tak nak. Bukan rasa malas tau. Tapi sekarang aku nak belajar ni, macam mana? Kan? Dia sendiri rasa dilema. So kalau dia dalam keadaan dilema macam tu, then yang tu okey. Itu tak ada masalah. Maka dia tinggalkan yang amalan-amalan ibadat tu untuk menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu tu lebih afdal daripada beramal yang tadi tu, daripada sembahyang sunat sekalipun. Menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat tu. Tapi bukan maknanya malas sembahyang sunat. Dan kita kena perhatikan betul-betul lah. Kadang-kadang bertembung bila bertembung, bukannya macam aku memang malas pun sembahyang sunat, tapi okeylah aku bagi alasan majlis ilmu lah. Kadang kita buat macam tu. Itu salah. Ini aku sebenarnya nak sembahyang sunat, tapi majlis ilmu dah start. Kan? Jadi kalau begitu barulah yang disebutkan Imam Ghazali. Cuma kita habiskan dulu je. Imam Ghazali kata apa? Tapi yang pentingnya adalah niat. Yang pentingnya niat. Niat ni yang Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Apa sebenarnya tujuan kita belajar. Kau belajar ni sebenarnya betul-betul ni untuk apa? Macam malam ni kita ada live. Malam ni kita buka kitab. Apa sebenarnya tujuan kau buka kitab ni apa? Kau belajar ni kenapa? Cek betul-betul. Sebab Imam Ghazali kata tadi, last kali tadi. Sebab itulah tempat tergelincirnya kaki orang yang cerdik pandai. Na'udzubillah min zalik. Hati tu. Niat tu. Itu tempat tergelincir. Orang yang nampaknya bagus sekalipun, dia tergelincir, itulah tempat dia. Allah Ta'ala. Ustaz, kalau macam malam-malam kan, datang kemalasan dan sebagainya, kita pun macam, macam bukan tak larat lah, malas nak solat sunat. Tapi kita rajin untuk dengar YouTube untuk ceramah-ceramah. Lebih minat dengan ke situ. Itu apa tu? Masalah apa tu kat situ? Okey. Kita tanya diri kita waktu tu, itu yang Imam Ghazali kata, last kali kau kena cek niat kau kenapa. Hati kau tu. Sebab apa? Kalau kita kata sebab kalau aku mendengar ilmu, aku lebih mudah lagi nanti untuk beribadat. Aku lebih tahu macam nak ibadat. Aku akan lebih ringan untuk beribadat nanti. Sekarang ni aku malas. So aku paksa diri aku untuk dengar supaya nantinya aku akan jadi ringan. Sekarang berat kan? Ada motivasi lah. Kalau kita dengar kan, dengar cerita pasal mati, dengar cerita pasal kiamat, dengar cerita, kita dengar tu. Jadi kita pun jadi semangat untuk beribadat. Jadi kita punya tujuan tu untuk apa? Kita je yang tahu benda tu. Kita je yang tahu benda tu. Tapi kalau kita dengar tu sebab yalah nanti aku dapat point, jadi aku boleh sembang orang nampak aku hebat. Kan? Jadi maksudnya dengar tu dia punya tujuan dia begitu, ataupun dengar sebab nak cari je apa yang kelakar. Tak ada kelakar aku dengar ni, nak dengar lah maknanya dia buat lawak supaya aku boleh ketawa tengah-tengah malam. Okey. So kalau tak ada sebab Ustaz, dia macam sebab dia macam tak ada motivasi untuk sembahyang sunat. So dengar tu sebab kata berlalu malam tu macam begitu saja. So lebih baik aku dengar ceramah. Sembahyang pun malas, dengar ceramah lah. Dia tak ada lah macam maknanya mengisi masa lapang itu dengan
dengan ibadat Ceramah. ibadat yang berbentuk dengan majlis ilmu, kan? So boleh juga, tak ada masalah. Sebab itu antara niat yang masih lagi baik. Sebab kita memanfaatkan masa untuk beribadat dengan cara tu. Sebab yang pentingnya kita penuhkan masa dengan ibadat. Dan kita ingat majlis ilmu memang lebih afdal daripada macam-macam ibadat-ibadat yang sunat. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati. Berkati majlis ilmu pada malam ini. Itu majlis apa kat luar sana Rayyan tu? Min. Okey, ada dekat lagi 2 minit sebelum suku. So ada siapa nak tanya soalan ke? Jauh ni saya rasa faham. Banyak yang bagi itu je. Malam ni. Malam ni. Mungkin semua terasa kot. Sebab malam ni kita tak bincang dari segi amalan yang spesifik. Kan, amalan spesifik. Kalau amalan spesifik tu biasa lagi banyak soalan-soalannya. Malam ni lebih kepada amalan menuntut ilmu tu sendiri. Which is besar lah sebenarnya. Dia amalan tu sebenarnya. Amalan harian. Amalan harian dia sangat-sangat besar. Kalau boleh kan, bila kita tengok Imam Ghazali kata ni, nombor 1 menuntut ilmu tu kan. Maknanya setiap hari tau benda ni. Ni bukannya seminggu sekali tu saja. Imam Ghazali kata setiap hari cari ilmu. Maknanya make sure supaya kita usahakan diri kita juga untuk dapatkan ilmu pada setiap hari. Tapi kalau tak mampu sebab kita kerja dan sebagainya, ada nanti nombor 2, nombor 3 ada. Don't worry. Okay, nanti kita akan baca nombor 2, nombor 3. Kata Ustaz, saya nak menuntut ilmu setiap hari macam mana Ustaz? Saya kerja pagi sampai petang apa kan. Ya, ada dia punya option. Cuma tetap yang nombor 1 tu paling afdal. So jangan tinggalkan majlis ilmu. Selagi mana kita mampu untuk cari majlis ilmu. Kalau wirid ringkas macam istighfar ke? Wirid ringkas, wirid. Wirid ni maksudnya benda yang kita ulang-ulang. Kita ulang. Contoh? So macam istighfar contohnya, tapi istighfar tu kita buat tiap-tiap hari. Contohnya kita istighfar lepas sembahyang 3 kali. Tu wirid lah namanya. Tu namanya wirid lepas sembahyang. Maknanya lepas sembahyang ni kita astagfirullah. Lepas sembahyang kejap lagi astagfirullah. Besok kita lepas sembahyang astagfirullah. Tu dah punya wirid lah. Wirid ni benda yang rutin kita buat. Dan kita nak minta ada sahabat kita cakap mohon share doa untuk hati kukuh nak menuntut ilmu bermanfaat dan moga-moga istiqamah. Apa doa dia? Okey. Antara doanya adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Doa yang saya baca tiap-tiap kali lepas kita punya program. Doa tu kalau saya boleh terjemahkan sedikit, yang baris yang pertama sekali, perenggan yang pertama, saya baca Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Tuhan kami beri manfaat pada apa yang kau ajar pada kami. Kan, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, Tuhan ajarkan kepada kami apa yang beri manfaat kepada kami. Bagi manfaat pada ilmu yang dah aku belajar sebelum ni, dan ajarkan aku ilmu yang beri manfaat kepada aku. Itu pun penting tu. Ilmu yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang akan datang, ya Allah, kau kurniakan aku ilmu yang bermanfaat. So, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, Tuhan, fahamkan kami dalam agama dan keluarga kami, ahlana, keluarga-keluarga kami. Semuanya biarlah sama-sama kami nak faham dalam agama. Wa qarabatil lana fi dinina, dan juga saudara-saudara kami pada agama kami. Ma'ahli qutri unsa wa zakar, dan juga kepada serta semua sekali penduduk yang lelaki maupun yang perempuan. Ada satu last lah kita raikan soalan. Ustaz nak tanya, kalau kita memang dah niat baca wirid apa-apa lepas isyak, tapi kita nak join live Al-Mulk ustaz-ustaz dan nak belajar tajwid, macam mana tu? Dia nak baca wirid ke ataupun dia nak join live?
okey. Dia ada satu cara yang bagus adalah wirid tu kita bawa kemudian. Maknanya sebab live tu dah tak boleh adjust masa kan. So, wirid tu kita bawa kemudian. Hanya habis je live ni, kita qada balik yang tadi kita belum habis baca. Nak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali lepas sembahyang contohnya kan. So, bawa lah lepas kuliah, lepas live tu kita bacalah. Kita ni balik. Tapi memang lebih utama untuk kita pergi kerja yang majlis ilmu tu lah. Sebab majlis ilmu tu kita tak boleh nak uruskan masa, tak boleh tukar masa dan sebagainya. Saya sendiri pun kadang-kadang, Ijaz ni pun sama. Kita kadang-kadang terkejar-kejar. Nak live tu, kita terkejar. Sebab kita dah janji 9:30. So ramai sahabat-sahabat dah tunggu. Kan? So kadang-kadang kita baru balik dari luar pukul 9.20 baru nak sembang isyak contohnya. So habis sembang isyak terus kita live. Memang kita tak sempat nak wirid, nak zikir bagai. Tapi ni lebih utama sekarang ni. Majlis ilmu ni. Nak qada balik, nantilah. Qada lah. Apa yang tadi terlepas tadi nak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Qada lah nanti. Sebelum tidur contohnya. Sebelum tidur nanti fikir. Lah, tadi lepas isyak aku tak baca lagi ni. Baca lah. Paling yang dahsyat waktu apa tahu Ustaz? Waktu kita PKP, pukul 9 kita start. Yang tu lagi sebab isyak pula lewat. Kan, lagi lah. Memang itu paling, Masya Allah lah. Alhamdulillah Allah bagi. Tiap-tiap malam pula tu. Yang tu. Baik, ada minta doa sikit. Ayah Kimi Zari doakan ayah saya cepat sembuh. Semoga Allah berikan kesembuhan, keafiatan. InsyaAllah. Amin. So jadi kita rasa pada malam ni kita berhenti awal sedikit insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Jadi kita akan jumpa lagi bila kita jumpa. Ya. Nanti bila kita jumpa lah. Itu je lah. dia istilah dalam bahasa Inggeris dia kata see you when I see you. Okay. Ya, dia memang kena macam at any time. Standby, on call. Kita tak boleh dah letakkan pukul hari apa setakat ni sebab mungkin ni. Lagipun saya pun esok atau lusa saya ada meeting pada waktu malam yang belum dapat confirmation daripada pihak satu lagi sama ada esok atau lusa. Jadi itulah tak boleh juga nak bagi confirmation untuk ni. Hari Khamis memang saya tak boleh, saya di Kuantan kuliah. Hari Khamis di Kuantan. Untuk Cikgu Syahiran yang setia dari Kuantan tu insyaAllah hari Khamis boleh jumpa insyaAllah. Hari Jumaat di Negeri Sembilan insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita akan bertemu lagi kalau bukan esok dan lusa, maknanya minggu depan lah insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan semua je lah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua ilmu manfaat dan kita jadi semangat untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa al-kutri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa kfa kull syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الوصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Jazakumullah semua. Jumpa, see you when I see you. InsyaAllah siapa yang belum dapat menonton yang daripada first nanti boleh tengok Kak Josh save dekat IG TV insyaAllah. Okey, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.